Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawdanak bima 'allamtanahu fardurhu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril ilmi wa ahsin akhlaqana binuril hilmi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah kami dan kawan-kawan selamat sampai ke masjid ni. Walaupun tadi kita pun confuse juga, mana masjid tak nampak. Tak dekat GPS kata dah sampai dah kan. Tengok berperasan depan mata ni ya, pasal di tepi pada apa dia tu, welding kan, bengkel tu. Jadi tuan-tuan, macam yang saudara pengurusi sebut tadi lah ya, anak ni bukan apa, sebenarnya saya ni jenis malas nak mengajar dekat luar-luar. Jalan jauh ni jadi malas. Ini pun muncul dekat kawan yang rajin suka berjalan, jadi hantu raya punya, jalan raya kan, dia orang jenis suka berjalan. Dia kata okey tak terpeluh ikan batin baik punya. Ni semua bid'ah belaka lah ni. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah lah ya, cuma satu benda lah kita harap Allah berikan pahala je lah, insya-Allah, amin. InsyaAllah pada malam ni ana nak kongsi dengan tuan-tuan satu cerita yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi dengan seorang lelaki bernama Sumamah bin Uthal radhiyallahu taala anhu. Jadi cerita tentang para sahabat Nabi ni antara cerita yang eloklah kita di akhir zaman ni tuan-tuan ulang kaji balik cerita ya, sempena Maulid. Bukan sempena Maulid lah, boleh kita katakan kalau boleh tiap-tiap hari ataupun tiap-tiap minggu kena ada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi sanati as-sadisati lil hijrah, pada tahun 6 Hijriah, azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ayuwasi'a nitaqa da'wati ila Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berazam untuk melebarkan dakwah Islam ini. Fakataba 8 kutubin ila mulukil Arabi wal Ajam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada 8 pemimpin negara ketika itu pada tahun 6 Hijriah ya, ketika Nabi SAW berada di Al-Madinatul Munawwarah. Nabi nak melebarkan lagi dakwah Islam ini. Nabi hantar surat suruh ataupun ajak 8 orang pemimpin negara-negara luar untuk masuk Islam dan beriman dengan Rasulullah SAW. Wa kana fi jumlati man katabahum, dan antara pemimpin negara yang dihantar surat ketika itu seorang lelaki yang bernama Sumamah bin Uthal al-Hanafi. Sumamah bin Uthal al-Hanafi ni tuan-tuan, kalau kita lihat dalam sejarah, dia ni keturunan geng-geng Musailimatul Kazzab. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama orang tua ni ya, Musailimah ni standard ayah pin pada hari ni tuan-tuan. Geng-geng mengaku dia Nabi dan sebagainya. Wala gharwa fa Sumamatu qailun min aqyalil Arabi fil jahiliyati. Tidak asing lagi, Sumamah ini amat dikenali di kalangan pemimpin masyarakat Arab ketika itu. Wa sayyidun min sadati Bani Hanifah al-Marmuqin, merupakan ketua Bani Hanifah yang cukup terkenal. Wa malikun min mulukil Yamamah alladhi la yu'sa lahum amrun, dan dia juga merupakan raja yang menguasai negara Yamamah ketika itu. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala, surat yang Nabi SAW hantar ni sampai dekat raja ni, Sumamah bin Uthal. Talaqa Sumamatu risalata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bizirayati wal i'rad.
Dia dapat je surat Nabi ni, responnya cukup teruk lah. Ia tak bagus responnya, benci dia ke Nabi SAW. Wa akhadhathu al-izzatu bil ithm fa asamma udhunayhi an sima'i da'watil haqqi wal khair. Dia dapat surat tu, bertambah action dia kepada Nabi, dan dia pekakkan telinga dia daripada nak dengar surat Nabi SAW. Summa innahu rakibahu syaitanuhu fa aghrahu biqatli Rasulillah SAW. Dan lala dia kata gini, kalau Muhammad dah berani hantar surat dekat kita, maknanya Muhammad tu berangan nak dapat kerajaan kita. Aku rasa lagi bagus kita bunuh je Muhammad tu. Ni asalnya nak bunuh Nabi SAW. Wa kada tatimmu jarimatu Shan'a laula an akhadha a'mami Sumamah thanahu an azmihi fi akhir lahzatin fanajjallahu nabiyahu min syarrihi. Dia ni dah merancang nak bunuh Nabi SAW. Mujurlah dia ni ada beberapa pakcik-pakcik dia kabur ke dia, kau tak payahlah buang tebiat. Dia adalah ke Muhammad tu, ya. Kalau dia nak berkuasa pun tak ke mana pun, Mekah Madinah pun tempat kita takkan boleh masuknya. Jadi pakcik dia kata tak payahlah, lupakan je lah kerja gila kau tu. Lakinna Sumamata idza kana kafa'an Rasulillah SAW. Sumamah ini walaupun dia ni benci dekat Nabi dan tak berjaya nak bunuh Nabi dengan sebab pakcik dia tak bagi, fa innahu lam yakuffa an ashabihi. Tapi dia tidak akan lepaskan peluang kalau dia berkesempatan untuk bunuh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Haitsu ja'ala yatarabbasu bihim hatta zafira bi'adadin minhum wa qatalahum syarra qitlatin. Sehingga tadi Allah Ta'ala dia ni berjaya memerangkap beberapa orang para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, dan dia bunuh beberapa orang sahabat Nabi. Fa'ahdara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam damahu wa a'lana fi dhalika ashabihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dapat laporan daripada para sahabat ada di antara para sahabat Nabi ni kena tangkap, kena bunuh dengan Sumamah, maka Nabi pun ijtihad di kalangan para sahabat, Sumamah ini darahnya halal, boleh dibunuh. Jumpa dekat mana, bunuh. Dia halal darah ni bukan pasal dia berat, tuan-tuan. Berat kan, ni sejak dia punya dia berat. Ini pasal dia menghalalkan darah orang Islam, maka hukum darah ni darahnya halal. Yang berat tu aku nak khabar macam mana lah. Takkanlah minta turun harga barang pemberat, melampau lah tu. Itu bukan berat, bangang dia panggil, tuan-tuan. Lam yamdi ala dhalika tawilu waqtin hatta azama Sumamah Uthal ala ada'il umrah. Tak lama kemudian, lepas daripada Sumamah ni buat hal, dia bunuh para sahabat Nabi, dia berazam nak buat umrah di Makkah, ya. Fantalaqa min ardil Yamamah muwalliyan wajahahu syatra Makkah wa huwa yumanni nafsahu bi tawafi hawla al-Ka'bah wa dhabhi li asnamiha. Dan dia boleh bersiap-siap dengan rombongan dia nak ke Mekah, nak buat umrah, nak tawaf dan nak sembelih binatang ternakan sebagai membayar nazar kepada patung-patung berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Tuan-tuan, mungkin kalau tuan-tuan biasa dengan sirah, dengan sejarah ni, tuan-tuan tahu. Kalau yang tak biasa mungkin pening kepala. Apa cerita ni ustaz? Kata kafir tapi buat umrah, ni apa cerita ni? Standard lah orang kafir dulu macam tu lah, tuan-tuan. Orang kafir zaman Nabi SAW, semua kafir-kafir tu diorang datang ke Mekah, tuan-tuan, buat umrah, buat haji. Kau jangan main-main, ya. Kalau tuan-tuan baca sejarah, ketika zaman jahiliah dulu, diorang pernah renovation Kaabah kan. Kaabah tu dah uzur. Kaabah ni dulu pernah terbakar. Bila terbakar, dia punya, orang kata apa, struktur bangunan dia dah tak kuat. Lepas tu datang Sailun Jarifun, datang banjir melanda Mekah, menyebabkan dinding-dinding Kaabah semakin teruk. Akhirnya geng-geng Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Labi and the gang tu bermeeting, bersyarat kita nak repair balik Kaabah. Kalau tuan-tuan baca kisah diorang repair Kaabah ni kan, ittifaq seluruh, ya, JKK kampung Mekah tu ittifaq, kita akan bina Kaabah dengan sumber yang halalan tayyibah. Itu yang canggih tu. Padahal pokok tu pokok haram jadah belaka. Tapi dia kata kita kena pastikan semua hasil pembinaan Kaabah ni
penyumbang dia mesti daripada hasil perniagaan yang halal, makna bukan menipu. Fala yaqbal min amwali riba wala min mahril baghi. Maka keputusan dikeluarkan, jawatan kuasa pembinaan semula Kaabah takkan terima duit hasil perniagaan yang ada unsur riba. Kau jangan main-main. Dia orang berniaga riba, menipu, hutang riba belaka. Tapi dia kata duit riba jangan campur dalam pembinaan Kaabah. Reti pula tu. Lepas tu rumah pelacuran dekat Mekah, berlambak rumah pelacuran masa tu. Bapa ayam, nenek ayam, pok ayam ada belaka. Ya? Tapi dia orang tak benarkan guna benda-benda macam tu untuk bina Kaabah. Ya, maknanya tuan-tuan, kalau genting berhad ada zaman tu, kan nak bagi derma taubat haram, Abu Jahal tak terima. Haram dia kata. Aku tak faham tu. Korang faham ke tak cerita aku ni? Itu nak buat dia orang kafir. Tapi dia reti menghormati Kaabah. Bina. Sebab tu bila kita baca sejarah, akhir Kaabah ni tuan-tuan faham apa, tengok Hijr Ismail tu kan. Hijr Ismail yang ada dinding yang separuh tinggi manusia tu kan, yang keliling ada tepi Kaabah tu. Itu asalnya merupakan badan Kaabah yang asal, termasuk dalam badan Kaabah. Tetapi ditinggalkan sebagai tanda. Bila sampai projek Kaabah ni, sampai kat situ tuan-tuan, duit tak cukup, bajet daripada sumber yang halal tak cukup. Masa tu bila tak cukup, geng-geng ni nak bagilah. Sport Toto nak bagi, genting nak bagi, anchor, Kasberg nak bagi belaka. Tapi tak boleh, haram. Reti pula tu. Tu aku tak faham tu. Tapi syirikkan Allah pokok ni. Lalu dikekalkan sebagai kenang-kenangan sampai sekarang. Kan? Korang pula jangan kata, Nabi Ustaz, Saudi tak pecah buat renovate baru kan. Kalau pecah kan tak ada pula sejarah tu. Itulah sejarahnya Hijr Ismail tu. Kalau ikut Kaabah ni, badan dia sampai kat Hijr Ismail. Sebab tu kalau orang tawaf, dia kena tawaf dekat luar Hijr Ismail. Jangan pula kau pergi tawaf, tengok jalan jam, cilok dalam air punya, kau masuk dekat Hijr Ismail tu. Kau masuk dalam Hijr Ismail, wajibul hunah, tak sah umrah kau. Ya. Jadi tuan-tuan, itu nak sebut orang zaman jahiliah reti bahasa bab-bab ni. Tapi itulah, dia buat haji, buat umrah style dia lah. Kan? Kalau tawaf tu semua bogel belaka. Tak pakai underwear pun tak pakai tuan-tuan, selamba rok aja. Kan? Aku tengok aku kan. Bodoh sungguh zaman tu. Jadi bila ditanya kenapa tawaf bogel, dia kata sebab ketika kita dilahirkan oleh Allah Ta'ala, macam inilah rupa kita. Kan? Tak ada orang, ke ada orang lahir-lahir pakai pampers tuan-tuan? Mana ada? Kan? Lahir-lahir macam tu, togel. Maka Allah takkan terima kita kecuali dalam keadaan togel. Gitu. Tapi yang bagus je pula, perempuan tak tawaf sekali tuan-tuan. Perempuan tawaf waktu malam pun bogel juga secara langsung. Silap zaman tu tak ada CCTV tuan-tuan. Kan? Kemudian lafaz talbiyah dia pula lain. Ya. Kita je lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia punya lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik laka syarikun tamlikuhu wa ma malak. Makna dia apa? Ya Allah, kami sahut seruan kau dan seruan Tuhan-Tuhan yang bersekutu dengan kau, ya Allah. Kan keliling Kaabah kan ada 360 tok pekong tu kan. Itu. Okey tuan-tuan, jadi Sumamah ni satu hari dia berazam nak buat umrah. Umrah style dia lah di Makkah Al-Mukarramah. Tapi untuk ke Mekah ni tak boleh tidak, dia mesti lalu highway Madinah. Masa tu Nabi dah duduk dekat Madinah. Wa bainama kana Sumama fi ba'd tariqihi qariban min al-Madinati nazalat bihi nazilatun lam taqa' lahu fi husban. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala, ketika Sumamah dan rombongan on the way menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadat umrah, berlaku satu perkara yang ditakdirkan oleh Allah Taala berlaku. Zalika anna sariyatan min saraya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat tajusu khilal ad-diyari khaufan min an yatruqa al-madinata tariqun. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat supaya berkawal di luar Madinah. Jalan-jalan keluar masuk, jalan nak ke Mekah. Jadi kalau tuan-tuan boleh gambarkan, sini Mekah, sini Madinah, sini Syria, Syam, tengah-tengah ni Yamamah, ya. Jadi
Kalau orang Mekah nak berniaga dekat Syria, dia mesti lalu highway Madinah. Macam tu. Dia nak pergi ke Yamamah, dia mesti lalu highway Madinah. Maka Nabi arah dekat para sahabat, buat roadblock. Buat roadblock. Kita tengok meragukan, lain macam je muka ni, tahan. Bawa ke Madinah. Ni bukan cahaya mangkuk-mangkuk ayun ni kan, lalu kan. Tentang SB mana, wallahualam. Jadi Nabi arah supaya buat roadblock. Kalau kita rasa tak kenal, disyaki, tangkap, Nabi kata. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala, fa asarratis sariyatu sumamah wa hiya la ta'rifuhu wa atat bihi ila al-Madinah. Tadi Allah taala on the way dia pergi ke Mekah tu, kena roadblock, dan para sahabat pun tangkap dia dan rombongan dia. Dan para sahabat Nabi tak kenal pun orang ni bernama Sumamah bin Usal, merupakan orang yang paling dikehendaki oleh Nabi, sama ada hidup ataupun mati, yang telah dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW. Para sahabat tangkap dia. Wasyadathu ila sariyati min siwaril masjid. Tangkap-tangkap, terus bawa ke dalam Masjid Nabawi dan ikat di dalam tiang Masjid Nabawi. Zaman dulu penjara dalam masjid, tuan-tuan. Lock up dalam penjara, lock up dalam penjara pula. Lock up dalam masjid. Nak kabur masjid ni apa, multi purpose. Semua benda boleh. Karaoke tak boleh, tuan-tuan. Nak buat penjara, nak buat mahkamah, nak buat apa, boleh belaka dalam masjid ni. Jadi para sahabat pun ikat dia ni dalam masjid, dan dia punya rombongan semua kena ikat belaka. Muntaziratan an yaqifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi ala sya'nil asir, menunggu arahan seterusnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang kita nak buat dekat tawanan ini. Nabi tak tahu pun sahabat dah tawan, dan Nabi tak tahu pun yang kena tawan tu Sumamah bin Usal. Walamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid. Jadi Nabi pun sampai masa waktu, Nabi pun pergi masuk ke dalam masjid. Wa hamma bidukhuli fi ra'a Sumamata marbutan fi sariyati faqala li ashabihi. Masa Nabi masuk masjid ni, Nabi tengok ada orang kena ikat kan, tengok muka seorang-seorang. Nabi tengok muka ni, Nabi kenal. Sumamah, Nabi kata. Sahabat tak kenal. Saya pun tak tahu macam mana Nabi boleh kenal sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahu alam, mungkin berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, cerita ni muka Sumamah. Maka Nabi tanya dekat para sahabat, atadruna man akhaztum? Korang kenal tak siapa yang korang tangkap ni? Maka sahabat kata, faqalu la ya Rasulullah. Kita tak kenal pun, kita main belasah je kan, nampak muka-muka lain macam muka ni, kita pun tangkap lah. Nabi kata, hadza Sumamah bin Usal Al-Hanafi fa ahsinu atharahu. Inilah dia Sumamah bin Usal Al-Hanafi yang kita kenali, pembunuh yang terkenal. Tapi dek kerana dia dah jadi tawanan kita, Nabi kata apa? Fa ahsinu atharahu. Layan elok-elok sebagai tawanan. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku lepuk dulu, lepas bagi sebiji kan. Ni mangkuk ayun ni kita kata kan. Tapi Nabi ni lain sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut Umar nak sembelih ke? Nabi tak. Nabi kata tak, dia tawanan kita, jaga hak dia sebagai tawanan. Sebab tu Islam ni agama yang amat mulia. Orang yang ditawan pun ada hak dia. Bukan zaman sekarang lah baru nak kata human right ke benda-benda, tak. Lama dah Nabi SAW buat benda macam ni. Summa raja'a Rasulullah SAW ila ahlihi, dan Nabi pun balik ke rumah. Nabi kata dekat keluarga dia, ijma'u ma kana indakum min ta'amin wa ba'athu bihi ila Sumamah. Nabi balik dekat rumah bini dia, Nabi tanya, rumah kita ada apa? Ada makanan, ada roti, ya, ada susu, ada apa? Ada tamar, kumpul, bagi dia makan. Bagi Sumamah dengan tawanan-tawanan, bagi makan belaka. Wa qatama dhalika kullu qabla ayalqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw yukallimahu. Nabi buat macam ni dalam keadaan Sumamah tak kenal lagi Nabi. Mana Nabi tengok dari jauh, Nabi kenal dia, tapi Sumamah tak tahu siapa dia, mana satu dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hari pertama bagi makan. Hari kedua, Summa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqbala ala Sumamah yuridu ayastadrijahu ila al-Islam. Esoknya Nabi jumpa Sumamah ni,
Nabi tak pelawa lagi masuk Islam lah, cuba nak tengok macam mana respon dia. Nabi tanya, ma indaka ya Sumamah, apa yang kau buat wahai Sumamah? Apa yang kau nak dekat aku ni? Engkau agak-agak aku nak buat apa dekat engkau? Engkau ni orang kenal belaka, bunuh sahabat-sahabat aku beramai kau bunuh. Tapi agak-agak aku nak buat apa dekat engkau ni? Faqal, apa kata Sumamah? Indi ya Muhammad khairun. Aku tak kisah. Belagak tu. Maklumlah ayah dia kawasan, kan? Tu belagak semacam. Fa in taqtul zadamin. Kalau kau bunuh aku, kau bunuh orang yang memang terlibat dengan pembunuhan. Bunuhlah. Wa in tun'im ala syakirin. Kalau kau bagi makan dekat aku, kau layan aku ucap terima kasih. Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'it. Dan kalau kau nak aku bayar pampasan dengan sebab aku bunuh kawan-kawan kau tu, tak ada hal punya, aku boleh bayar. Belagak gila mamat ni kau tu tak? Dah kena tawan action. Omar tengok aku sepak tak pasal dia kan. Nabi relax. Fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumaini ala halihi. Nabi pun kata, tak apalah, rehatlah kau. 2 hari Nabi bagi dia rehat, relax dalam masjid tu. Yu'ta lahu bit-ta'ami wasyarab, bagi makan, bagi minum, wa yuhmal ilaihi labadun naqah, bagi layanan, bagi minum air susu unta. Masuk hari yang seterusnya, Nabi tanya lagi, ma indaka ya Sumamah, agak-agak engkau aku nak buat apa dekat engkau wahai Sumamah? Apa kata Sumamah bin Uthal? Qal, laisa indi ma qultu laka min qabl. Wahai Muhammad, pendirian aku tidak berganjak macam hari itu. Fa in tun'im ala syakirin. Kau bagi aku makan, aku ucap terima kasih. Wa in taqtul zadamin. Kalau kau nak bunuh aku, kau bunuhlah, sebab aku pernah bunuh kawan kau. Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'it. Dan kalau kau nak aku bayar pampasan, aku boleh bayar pampasan. Berlambak duit aku dekat kampung sana. Fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana yaumut tali. Nabi kata okey, tak apa. Nabi biarkan lagi. Sahabat pun biarkan dia, kan? Sahabat ni kalau Nabi kata kau pergi belasah ke apa mak ni, kan? Memang smackdown kat situ juga tuan-tuan. Aku hantar telur kau apa tu? Tak banyak kau ngajar. Dah lah bunuh orang, belagak pula tu. Tapi itulah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, diorang takkan buat apa-apa tindakan kecuali atas arahan Nabi. Kan macam kalau kita baca sejarah dalam peperangan Khandaq. Seorang sahabat Nabi bernama Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Nabi kata, Huzaifah, kau pergi menyusup masuk dekat kemah musuh dan kau tengok diorang bincang apa, lepas tu kau balik bagi maklumat. Malam tu gelap gelita yang amat sangat, ya, cahaya pelita pun sama-sama. Kau pergi dengar apa maklumat terkini dan kau balik hantar maklumat ke Madinah. Huzaifah bin Al-Yaman cerita, aku pun keluar daripada Madinah ni, masuk dekat parit Khandaq tu, lepas tu masuk dalam camp, duduk dalam camp, dengar apa ucapan tentera Quraisy yang nak serang Madinah ni. Huzaifah kata, masa tu aku dengan Abu Sufyan dekat sangat. Abu Sufyan ketua panglima Quraisy masa tu. Kalau ikut aku nak tikam dia depan-depan ni, boleh sangat tikam, kan? Tapi arahan Nabi kata apa? Dengar maklumat, balik. Tu je arahan. Kalau nak bunuh, aku boleh bunuh lah. Tapi arah kata jangan bunuh. Ni ada hikmah ya tuan-tuan, pada sahabat ikut arahan. Dia bukan main belasah je. Kita ni kadang-kadang terlebih semangat, payah juga tuan-tuan, kan? Orang suruh pasang bendera, kawasan kita dah cukup. Kau pergi kacau bendera orang lain buat apa? Ni masalah kita kan. Tak pasal baloh habis dengan orang. Elak lah bro, kan? Ikut arahan. Kita jangan buat style geng-geng kangkung. Kangkung lain tuan-tuan. Dia otak kangkung ni kau maafkan aje lah, ya. Rakyat kita ni sejak semenjak ni dia ada masalah sikit. Dia ada virus kangkung dia panggil. Okey tuan-tuan semua. Maka sahabat ni ikut arahan Nabi. Kalau sahabat nak belasah kat belakang boleh je. Tapi Nabi kata tak, layan dia. Dia ni kira tawanan kita. Hari kedua, jawapan macam tu juga. Seterusnya, Nabi pun pada hari yang berikutnya bagi makan macam biasa. Dan Nabi tanya lagi, ma indaka ya Sumamah, agak-agak aku buat apa dekat engkau? Ni masuk kali ketiga Nabi tanya dia.
Dia pun jawab lagi, indi ma qultu laka, aku cakap macam itulah. Kau tak faham ke cakap aku, Muhammad? In tun'im ala syakirin, kalau kau bagi aku makan, aku ucap terima kasih. Wa in taqtul zadamin, kalau kau bunuh aku, kau bunuhlah, memang aku salah pun. Wa in kunta turidul mal a'taituka minhu ma tasha', kalau kau nak duit pampasan, aku boleh bagi berapa banyak kau nak, kau cakap. Nabi dengar dia kata macam tu, faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi wa qala atliqu Sumamah. Nabi pun panggil sahabat, "Meh ni Sumamah dah suspend tadi, apa kena kan nak buruk kerengga apa?" Nabi kata, lepaskan dia, biarkan dia balik. Lepaskan dia dan biarkan dia balik ke negara dia. Sumamah ni tuan-tuan pelik. Sahabat pun lepas, tak ada buat ikut arahan sungguh. Yang tak adalah jeti itu dia, tak ada. Apa bagi biji, tak ada. Arahan kata lepas. Dah lah bodoh orang, Samsin kutu berahak, ayah dia 3 line, dia belaka tuan-tuan. Kan? Tapi Nabi kata dah lepaskan dia, biarkan dia. Sumamah ni pening keluar dengan kawan dia. Ghadara Sumamatu masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa madha hatta idza balagha nakhlan fi hawashil Madinah qariban min al-Baqi. Dia pun naik kuda keluar Madinah sampai dekat satu kawasan kebun tamar berhampiran dengan Baqi, perkuburan Baqi. Fihi ma'un anakha rahilatahu. Sampai kat situ dia berhenti kejap, ada telaga, dia minum dengan kawan dia. Lama terbenung, dia kata macam nak balik semula ke Madinah. Dia kata macam tu, macam nak balik semula kata. Kalau dia kata berat nanang mu, dah sungguh nak balik semula dia kata ni. Dah Muhammad dah lepas balik je lah, aku nak balik semula dia kata. Dia balik semula ke Madinah. Sahabat-sahabat dah berhati ni, datang pula mangkuk ayun ni. Kau dah balik lah, kau datang buat apa kan? Cik penyakit apa? Umar kata ni ada jelat sekuk sekejap gini lah. Fama in balaghahu hatta waqafa ala mala'in minal muslimin wa qala, sampai dia naik kuda di hadapan Nabi. Nabi berhati je dia, sampai je dekat Masjid Madinah tanpa disuruh, tanpa diarah. Dia berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ya Muhammad, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus mengucap sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi layan tawanan macam tu menyebabkan Nabi tak buat apa pun, akhir masuk Islam. Jadi benda akhlak ni tuan-tuan, benda penting. Lebih-lebih lagi kita ni orang berjuang Islam. Sebab tu satu benda je, kita berjuang satu tuan-tuan, ilmu kena ada. Tapi kalau berjuang tak ada ilmu jadi masalah. Macam berlaku dekat negara kita ni kan, isu kalimah Allah tu lah yang kita pun kadang malas nak layan pun kan. Yang ada geng-geng kangkung ni, dia buat demonstrasi lah, kita akan pertahankan kalimah Allah. Kau pertahankan kalimah Allah, yang genting bersama bapak tu menatang apa bewak oi? Itu kau melawan hukum Allah, kau tahu tak? Kilang Kasbek dekat Selangor bersama bapak tu buat kenapa? Itu kau hina hukum Allah, kau tak sedar. Kilang Anchor, Sport Toto, itu sebukan haram belaka. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Allah kata innamal khamru, arak, wal maisir wal ansab, judi, berhala, menenung nasib, semua ni najis, perbuatan setan, jauhkan. Allah kata. Tiba-tiba kita pertahankan kalimah Allah, sepak muka kau tahu. Ni bodoh betul. Bukan kita nak kata boleh, tak boleh, memang tetap tak boleh orang kafir nak salah gunakan kalimah Allah. Tapi inilah masalahnya. Bila sekarang ni baru tahu cerita kan, rupa-rupanya benda ni Perdana Menteri yang luluskan dalam 10 resolusi penyelesaian antara kerajaan pusat dengan geng-geng padri dekat Sarawak ni. Antaranya membenarkan penggunaan kalimah Allah dalam bahasa Melayu. Kau nak kata apa? Yang sains siapa? Yang sains tu Mamat Kangkung tu lah. Siapa lagi? Dia sains tuan-tuan. Tiba-tiba kita bergila nak demonstrasi. Tak, geramlah aku kan. Ni tuan-tuan, sekarang ni jadi masalah kan. Lepas tu pergi serbu gereja. Benda ni kerajaan pusat. Lepas tu yang pening rakyat, yang bergaduh ni rakyat. Kerajaan pusat punya spoil, kita yang tanggung masalah. Ya. Benda-benda buat kerja tak ada akhlak.
ikut rampas, ikut dan sekali. Bukan saya kata boleh guna, kan? Sebab kalimah Allah ini nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dengan sifatnya, dengan yang kita sendiri, dengan akidah terhadap kalimah tersebut. Orang kafir kalau dia nak guna hanya boleh bercakap. Contohlah kalau sama-sama kafir tu kan, sama dia kata, "Tokek, lu apa khabar?" "Alhamdulillah." Dia kata macam tu. Kau nak marah ke dia? Lantak dia lah, dia kata alhamdulillah, kan? Macam Tokek, ini rezeki macam mana? Alhamdulillah, kan? Tokek, besok jangan lupa, jumpa mancing besok. Ini kabatin, insya-Allah mah aku datang, dia kata. Dia sebut insya-Allah contoh. Kau nak marah dia? Itu tak boleh marah. Tapi bila dia salah guna, tetap tak boleh. Itu haram. Lakum dinukum waliyadin. Okey tuan-tuan, maka Nabi SAW buat benda yang menyebabkan musuh ni tertarik kepada Islam. Kita hari ni terbalik, buat kerja, musuh makin pening tengok kita. Kita sama-sama kita pun pening juga tuan-tuan. Sumatajaha ila Rasulillah SAW. Kemudian Sumamah ni berucap di hadapan Nabi. Dia kata apa? "Ya Muhammad, wallahi ma kana ala zahril ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik." Demi Allah, dahulu tidak ada seorang pun dalam dunia yang paling aku benci muka dia kecuali muka engkau. Aku benci sungguh tengok muka engkau. Wa qad asbaha wajhuka ahabba wujuhi kulliha ilai. Tapi pada hari ini Muhammad, muka engkau lah muka paling aku sayang sekali. Rasa tak nak berpisah dengan engkau. Wa wallahi ma kana dinun abghadha ilayya min dinik. Dan demi Allah, dahulunya agama yang paling aku benci agama engkau, agama Islam. Fa asbaha dinuka ahabba dini kullihi ilai. Tapi pada hari ini agama Islam lah agama yang paling aku sayangi. Baru beriman berapa second tuan-tuan, tapi nak mempertahankan Islam habis-habisan. Ini dengan sebab apa tuan-tuan? Keikhlasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam buat kerja Islam. Wa wallahi ma kana baladun abghadha ilayya min baladik. Demi Allah wahai Muhammad, dulu tidak ada negara yang paling aku benci kecuali negeri Madinah ni. Benci sungguh aku. Wa asbaha baladuka ahabbal biladi kulliha ilayya. Tapi pada hari ini negeri Madinah merupakan negeri yang paling aku sayangi. Summa ardafa qailan. Kemudian Sumamah berkata, "Laqad kuntu asabtu fi ashabika daman faman alladhi tujibhu alayya." Wahai Muhammad, dulu zaman aku jahiliah, zaman aku kafir, dulu banyak benda aku buat silap. Antara yang kau pun sedia maklum, aku bunuh sahabat-sahabat kau. Jadi apa yang kau nak buat dekat aku, terserah. Dengan sebab dosa aku yang banyak, terserah kau nak buat apa dekat aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata dekat Sumamah, "La tasriba alayka ya Sumamah." Wahai Sumamah, tidak ada kesalahan bagi engkau. Fa inal Islam yajubu ma qablahu. Kerana Islam ini memaafkan apa yang telah berlalu. Sekarang kau macam baby baru lahir, kau tak ada dosa. Walaupun jahat macam mana kau dulu, bila kau masuk Islam pada hari ni, dah settle belaka, kan? Ada orang tanya, "Ustaz, orang kafir masuk masjid boleh ke? Tak mandi wajib?" Dia kata, "Kau ni cakap apa benda? Kau ni demam ke apa? Orang kafir tu kalau mandi wajib sah ke tidak?" Aku tanya kau. Mangkuk ayam tu ni. Orang kafir dia mandi wajib 80 kali pun tak sah pasal dia kafir, kau tahu tak? Kan? Ni kadang tak ada school. Ni Nabi cerita ni kalau kita tengok kan. Nabi tu siap tawan orang bawa dalam masjid tuan-tuan. Orang kafir ni berhari-hari dah berapa kali junub dia ni. Tak pernah mandi wajib. Tapi Nabi letak dalam masjid, dia tengok orang kulu kilir masuk semayang, duduk halaqah dengan Nabi. Benda-benda ni menjadi daya tarikan yang akhirnya dia beriman dengan Rasulullah SAW, kan? Kita tak duduk bergaduh orang kafir masuk masjid. Dalam mazhab kita tuan-tuan, orang kafir boleh masuk masjid dengan syarat mendapat keizinan daripada AJK masjid tu je. Tak payah pun. Cuma jangan pakai seksi lah, melampau. Kalau pakai andui yang masuk terajang kan, kau kena respect rumah Allah ni. Tapi benda ni tak payah nak digaduh, boleh masuk, ada masalah, ya. Maka Nabi SAW letak Sumamah bin Usal dalam masjid, ditawan berhari-hari.
Ni orang kita tu lah, ngaji tak kan, kafir tak boleh masuk, tak mandi wajib. Pandailah kau kan. Jadi tuan-tuan, Rasulullah kata bila kau dah masuk Islam, Islam mengampunkan kesemua kesilapan kau yang dah lalu, yang dah lepas. Seronok dia. Wa basyarahu bil khairi alladhi katabahu Allah lahu bi islamihi. Dan Nabi memberikan khabar gembira kepada Sumamah dengan sebab dia masuk Islam. Wa basatat asariru Sumamah faqal, Sumamah ni suka sangat bila dia masuk Islam. Nabi kata, Allah ampunkan semua dosa engkau, walau macam mana banyak dosa engkau, dengan sebab engkau masuk Islam ni, Allah ampunkan dosa engkau. Apa kata Sumamah? Wallahi la usibanna minal musyrikin adha'afa ma asabtu min ashabika. Demi Allah ya Rasulullah, sebagaimana aku pernah buat benda tak elok dekat para sahabat engkau, aku berjanji dengan nama Allah, aku akan buat benda yang sama kepada orang musyrikin di Mekah dan sesiapa saja yang melawan kau. Wala adha'anna nafsi wa sayfi wa man ma'i fi nusratika wa nusrati dinik. Dan aku akan jadikan diriku, pedang aku, mempertahankan kau dan agama ini ya Rasulullah. Ini janji dia tuan-tuan ya. Ini antara iman-iman yang luar biasa, yang baru saja beriman tapi terus duduk di dalam saf perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita baca dalam sejarah, bukanlah banyak sangat, tapi ada beberapa contoh yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Mereka yang beriman spontan, terus beriman dan berjuang bersama Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam sejarah, Suraqah bin Malik, yang ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kan orang Mekah dah meeting mesyuarat, siapa berjaya menangkap Muhammad dan Abu Bakar, hidup ataupun mati, diberikan ganjaran 100 ekor unta. Masyuk. Kau ingat senang apa 100 ekor unta tu? Seekor unta pun dah berapa dah harga bang oi. Ni 100 ekor unta kau jangan main-main. Kan? Jadi dalam ramai-ramai orang Mekah ni, yang paling terror mencari jejak langkah orang ialah Suraqah bin Malik. Jadi pakar. Dan dekat Mekah tu tuan-tuan, dia punya kepakarannya bukan tahap orang binatang hilang pun dia boleh jumpa. Tak payah pakai plat-plat, tak payah. Dia tengok tapak kaki dia cam. Ni tapak kaki baru ke tapak kaki lama kan? Lepas tu dia tengok tahi. Kalau baca sejarah kan, macam Abu Sufyan kan, bila dia nak masuk, dia nak lalu highway Madinah tu, nak balik ke Mekah, dengar-dengar tentera Islam dah keluar. Dia pun lalu kawasan tu, dia tengok ada kesan tahi kuda, tahi unta, dia pun ambil. Dia ambil, dia ramas. Spray. Dia pun tengok. Berdasarkan DNA yang ada dekat tahi unta ni, ini bukan unta Mekah, ini unta Madinah. Full lemak. Terror tu. Kau jangan main-main. Sebab apa? Dia boleh kenal tau jenis bijirin yang unta tu makan. Ini bukan made in Mekah ni. Ni kalau beras macam ni, Mekah tak ada ni. Ini Madinah punya beras. Punya terror kau tahu tak? Ini dalam ramai-ramai ni yang paling terror Suraqah bin Malik. Dia pun pergi kejar Nabi. Tuan-tuan tahu belaka cerita dia ni. Kan kejar-kejar Nabi, berdebap jatuh kuda dia. Ni apa hal kuda aku ni? Kan? Kejar lagi, berdebap jatuh. Sampailah 3 kali. Dan akhirnya dia minta maaf dengan Nabi SAW. Nabi kata, ya Suraqah, nak tak engkau satu hari nanti akan dipakaikan kepada engkau siwarai Kisra. Engkau ni besok, Allah panjangkan umur, engkau akan memakai 2 gelang Raja Parsi. Raja Parsi, dia ada gelang besar, dia pakai masa duduk tu. Gelang tu nanti engkau pakai. Suraqah dengar tuan-tuan, masa tu dia ni Arab Badawi tu tak, Arab kampung tu, hulu luit punya Arab kau tu tak kan? Kuala Berang punya Arab kau tu. Kadang-kadang cakap pun kita pun tak faham. Apa nak padau kau kayak kepel macam tu. Bodoh cakap kan. Hulu gila kau tu. Nabi ni pula dalam keadaan pelarian. Nabi tak ada rumah, tak ada, pelarian. Tiba-tiba Nabi bagi satu perjanjian yang tak masuk di akal, tak logik. Dalam keadaan jadi pelarian, orang buru, tiba-tiba Nabi janji, aku akan bagi dekat kau, bahasa kita, kunci rumah White House, Barack Obama. Alamak, why talking a blackboard? Kita katakan, ya betul kau ni. Nah, tapi Suraqah, dia beriman dengan Nabi, dan dia balik ke Mekah. Dia pula buat pengumuman, wahai orang-orang Mekah, korang jangan beranganlah cari Muhammad. Aku dah cari puas tak jumpa-jumpa. Padahal jumpa tadi kan? Ini yang ulama kata, beriman sekejap aja, pergi keluar berburu nak bunuh Nabi Muhammad,
balik Mekah menjadi penyelamat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supunlah macam keimanan ahli sihir Fir'aun apabila berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ya, Nabi Musa berbaling tongkat dia, kadang-kadang bila baling kan ahli sihir Fir'aun kan ramai. Kita baca tafsir, ada ulama kata sampai 70,000 ahli sihir yang ada pada hari itu, tunjukkan kehebatan masing-masing depan Fir'aun. Fir'aun dah janji, dan Fir'aun kata siapa yang boleh mengalahkan Musa, kan jadi dialog dalam surah Al-A'raf tu, dia kata kita orang dapat apa? Kalau kita orang berjaya mengalahkan Musa, kita orang dapat apa? Fir'aun kata brim. Satu Fir'aun. Kau ingat brim zaman sekarang ke? Malam sikit Zaman Fir'aun dah ada brim, kau tahu tak? Zaman Namrud pun dah ada brim, cuma nama lain sikit lah. Dia bukan brim, dia frame dia panggil tu. Satu Fir'aun. Kau nak percaya tak nak lantak korang lah. Tapi janjinya macam tu. Kalau engkau berjaya mengalahkan Musa, kau akan menjadi orang rapat aku. Aku bagi belaka apa kau nak. Jadi ahli sihir seronok prepare elok kan, buat cantik-cantik supaya boleh kalahkan Nabi Musa. Bila berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam, kan Allah kata fa'alqi ma fi yadik talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Allah kata kau campak tongkat kau wahai Musa, akan menghentikan semua tipu daya ahli sihir ini. Nabi Musa baling tongkat dia, badabab kau ular anaconda, kau keluar ular anaconda, dia telan belaka ular-ular. Benda ahli sihir ni, ahli sihir ni tuan-tuan, dia orang satu pengajian tau. Dia tahu belaka bahan-bahan campuran yang dia orang buat ni semua ni bohong belaka. Ni ular-ular bohong, ular lidi, ular katam tu ni bohong belaka. Dia tengok Nabi Musa punya ular tu bukan ular mainan ni, ular real, kau tak? Ini betul-betul yang macam ahli sihir biasa tengok dekat National Geographic. Macam tu tuan-tuan. Basah ular ni. Bila dia telan macam tu, spontan ahli sihir sujud kepada Nabi Musa. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Terus beriman. Tak payah ceramah, tak payah berkempen, tak payah dengan tazkirah, tak payah. Terus beriman, on the spot beriman. Terperajat beruk Fir'aun. Amantum lahu qabla an azana lakum. Kau berani beriman kau tak minta izin dengan aku bagi korang macam-macam sepada ni, apa benda yang aku tak aku bagi belaka. Kau berani beriman Apa kata ahli sihir? Inna amanna bi rabbina yaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alaihi min as-sihr. Kami beriman dengan Tuhan kami, dan semoga Allah mengampunkan dosa kami, dan apa-apa sihir-sihir yang telah kau ajarkan kepada kami, kami takut pada Allah. Tak ada siapa mengajar pun tuan-tuan. Dikurniakan imanul lahzah, iman spontan, dan akhirnya mereka dibunuh hari itu juga tuan-tuan. 70,000 ahli sihir mati syahid belaka. Spontan beriman, spontan mempertahankan keimanan. Kita beriman berapa lama dah? Daripada kecil sampai ketua, pernah aku nak mampu sampai sekarang tuan-tuan. Okeylah. Tuan-tuan, maka Sumamah ni, dia kan dah ayahanda dah zaman dulu. Bila masuk Islam, bertambah ayahanda dia tuan-tuan, semakin semangat. Dia kata, ya Rasulullah, sebagaimana aku pernah buat jahat dekat kawan-kawan kau dulu, aku berjanji aku akan buat lebih teruk pada orang-orang Mekah yang kau hajar dekat kau ni. Maka Rasulullah SAW kata, tak payahlah, tak payah buat, aku akan buat ya Rasulullah. Izinkan aku meneruskan perjalanan untuk buat umrah ke Makkah Al-Mukarramah. Kan dia kan itu pergi on the way nak ke Mekah kan, kena kidnap. Tadi Allah Ta'ala kena kidnap, masuk Islam, dan dia pun teruskan perjalanan pergi ke Makkah. Mada Sumamatu ila ghayatihi hatta idza balagha batna Makkah. Sumamah bin Usal meneruskan perjalanan sampai ke Makkah. Waqafa yujajil bi sautil al-ali qailan. Sampai dekat pintu masuk kota Mekah tu, jadilah dia punya jaga immigration semua jadi kat situ. Dia masuk-masuk, dia dengan bangga, dengan penuh keberanian. Orang Mekah kenal dia. Dia pun melaungkan lafaz talbiyah sekuat-kuatnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang dipelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fakana awwala muslimin ala zahril ardi dakhala makkah mulabbiyan. Ini sejarahnya. Dialah orang beriman yang pertama dalam dunia ini yang masuk Mekah dalam keadaan bertalbiyah. Dialah orang pertama sebelum Rasulullah SAW. Nabi masuk Mekah pada tahun 8 Hijriah, ya. Kemudian pada tahun 10 Hijriah, sama ada dalam peristiwa Fathu Makkah ataupun Nabi pergi melakukan Hajjatul Wada'. Dia pada tahun 6 Hijriah orang Islam pertama masuk, dan orang Islam pertama melafazkan talbiyah secara terang-terangan. Bila dia kata macam tu, satu Mekah terperanjat beruk. Oi, benda tu. Siapa sebut pelik semacam tu? Kita punya lafaz lain kan, macam ada sebut tadi tu lah. Kita punya lafaz labbaik Allahumma labbaik labbaika laka syarikun huwa tabliku wa ma malak. Kami menyahut seruan kau ya Allah, dan seruan Tuhan-Tuhan yang bersekutu dengan kau. Yang ni dia buang, tak ada sekutu-sekutu. Tuhan yang esa. Mana boleh? Tak puas hati. Jadi sami'at Quraishun صوت التلبية فهبت مغضبة مذعورة. Orang Mekah, orang Quraisy semua terperanjat belaka sebab ada seorang masuk ke Mekah dengan penuh berani cakap macam tu. Wastalati suyuf min aghmadiha. Seluruh penduduk Quraisy menghunuskan pedang nak tengok siapa berani kurang hajar ni. Wattajahat nahwa sauti li tabtasha biha alladhi iktahama 'alayha. Dan diorang menuju kepada arah suara yang kurang hajar, ia merosakkan suasana kekufuran di Makkah ni, bawa pedang bawa belaka. Walamma aqbala alqawmu ala Sumamah rafa'a sawtahu bitalbiyah. Sumamah ni pula bila tengok orang makin ramai ke rumah dia, makin kuat semangat dia, tuan-tuan. Kalau aku taubat aku lari. Gila apa kau? Pendek umur je. Dia peduli apa aku? Dia kata. Makin ramai orang dengan tobat, dengan panah, dengan pedang semua keluar, makin kuat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terpelohong belaka tengok dia. Wa huwa yanzuru ilaihi bikibriya. Dan Sumamah ni pula dengan penuh rasa hebat, langsung tak takut. Kalau kita takut, Syekh, takut. Aku masuk Temelung ni pun takut macam tengok perhati. Silap kaya ada belasah aku dia kan, contoh kan. Faham? Sebab tu aku bawa bodyguard 4 orang, tuan-tuan. 3 orang. Faham mahfatan min fityani Quraisy ayadiyahu bisahmin. Tengah-tengah di talbiyah ni ada seorang pemuda tahan lasak Quraisy ni dah tarik anak panah, nak bunuh Sumamah, kurang hajar. Tengah tarik nak lepas, fa akhadhu ala yadayhi. Salah seorang pimpinan Quraisy perang, kau jangan buat kerja gila ni, kau tak kenal siapa ni, kau tahu tak? Mana aku tahu? Kau gila, kau jangan main dia ni. Wa qala waihak ata'lamu man hadha. Kau tahu tak siapa yang kau nak bunuh ni? Innahu Sumamah bin Uthal malikul Yamamah. Inilah Sumamah bin Uthal, raja negara Yamamah. Allah, raja rupanya. Mana protokol tak ada, tak ada tu kan. Yang apa escort, minyak escort ni tak ada. Ni macam ni raja apa ni? Ni bukan raja Melaka, kau tahu tak? Ni raja Yamamah. Wallahi, orang Mekah kata, in asabtumuhu bisu'in qata'a qaumahu ana al-mirah wa amatuna ju'an. Kalau siapa-siapa berani buat apa-apa dekat dia, kita dekat Mekah akan mati kebuluran, dengan sebab dia akan melancarkan boikot kepada orang Mekah. Dia tak akan hantar kepada kita gandum, segala jenis bantuan yang biasa dia akan berniaga dekat Mekah ni, dia tidak akan hantar kepada kita. Kau jangan buat perangai, kau jangan main-main. Summa aqbala 'alal qaum. Jadi di kalangan orang-orang Mekah ni ada yang kenal dengan Sumamah, ya, macam Abu Jahal kenal lah, geng-geng dia biasa dapat pingat sekali, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, apa lagi, Labu-Labi, semua-semua tu ada kenal. Jadi dia pun, macam mana ni member kita ni, kita kenal ni, biasa datang persidangan sekali kan, ni apa hal lain macam ni, sudah tukar apa? Summa aqbala al-qawm ala Sumamah ba'da an a'adu suyuf ila aghmadiyah wa qalu ma bika ya Sumamah. Ada Abu Jahal and the gang jumpa dia, tanya, Datuk Seri, Datuk Seri ni apa pasal? Duduk. Kita minum kopi redik, kita belasan apa, ni apa ni, ikan patin, gulai ikan patin. Ada ikan patin mana ni? Kalau tak ada kau boikot lah.
Relax lu makan. Okay. Isap rokok tu. Rokok tak ada. Haram. Mabika ya Sumamah. Orang Mekah tanya, Datuk Seri dah, apa hal dia tadi? Kita tak tahu cerita pun, tak ada dengar angin ribut taufan. Kita kenal Datuk Seri ni seorang yang kuat menentang Muhammad dulu, kini, selamanya. Forever and ever and Batman forever. Tapi hari ni Datuk Seri sudah lain macam. Apa yang berlaku Datuk? Cuba Datuk cerita sikit. Asabauta wa tarakta dinaka wa dina abaik. Tuan dah tinggalkan agama asal nenek moyang tuan. Tuan telah murtad kan? Tuan dah wasak macam-macam. Orang confused. Apa kata Sumamah? Masabautu, aku tidak meninggalkan agama, walakin ittaba'tu khaira dinin, ittaba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita hidup selama ni tidak ada agama, dan pada hari ini aku dapat agama yang paling baik, agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan satu benda ya. Kita ni kadang buat kerja Islam, yang terima Islam ni bukan orang kampung, orang luar terima. Macam cerita ni kan, Nabi orang Mekah ni halau Nabi keluar. Yang terima Islam yang bersungguh siapa dia? Al-Madinatul Munawwarah, orang Madinah ni. Lepas tu Sumamah ni orang daripada Yamamah, yang asal benci dekat Nabi. Tadi Allah dibuka pintu hatinya kepada Islam. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang yang kita menghadapi masalah bila berhadapan dengan orang tempatan, orang kampung sendiri, kadang payah nak beriman, payah nak terima perjuangan Islam ni. Ini dululah tuan-tuan. Sekarang saya tak tahu lah, mungkin ada lagi kot spesies macam ni. Kalau ada pun mungkin hampir-hampir pupus dah kot. Dulu contoh macam dulu kan, saya dulu belajar dekat Taman Islam Kemaman. Sekolah tu orang Kemaman tak ada hantar anak dia. Hok paling ramai zaman 80 tu orang Shah Alam. Jauh orang hantar anak Kemaman mengaji. Lepas tu orang Pahang, orang Perak. Orang Kemaman tak ada kan? Bodoh gitu lah kan? Bila tanya sembahyang mayat, tege-ge main sekolah, minta tolong sembahyang mayat. Wah, sikit mapuh mu kata kan. Dia tanya sembahyang jenazah, duk panggil kita. Lepas tu buka tujuan lawan Islam. Terajang pun tahu. Dia kadang geram juga tuan-tuan dia. Cuma Allah Ta'ala ya, dengan kasih sayang dia, Allah ni dia bagi juga semangat dekat kita. Walaupun orang dalam tempatan tak terima, orang luar terima. Kalau tuan-tuan ingat sejarah Nabi berdakwah dekat Taif kan, kena maki, kena baling dengan batu. Nabi berlari dekat satu kebun. Masuk dalam kebun tu, ada seorang budak Kristian bagi buah-buahan dekat Nabi. Nabi berkata Bismillahirrahmanirrahim, Nabi makan. Budak dia kata, Tuan baca apa tu? Saya tak pernah dengar pun bacaan tu dekat kampung ni. Tak ada orang baca pun. Nabi tanya, kau daripada mana? Dia katalah daripada Ninawai. Ninawai. Itu kan kampung Nabi apa? Nabi Yunus bin Matta. Budak ni terperanjat. Tuan tahu mana tu kampung Nabi Yunus? Orang kampung ni tak tahu Melaka. Ni bodoh Melaka kampung ni. Tuan tahu main mana tuan? Aku tahu. Macam mana kau ni tahu? Sebab Yunus Nabi, aku pun Nabi. Dia saudara aku. Budak ni Kristian, beriman dengan Nabi SAW. Punya letih Nabi berdakwah, seorang tu je beriman tuan-tuan. Nak khabar Allah takkan sia-siakan kerja dakwah ni. Maka tadi Allah Ta'ala Sumamah dengan penuh keberanian masuk dalam Mekah dan kata macam tu. Dia kata apa? Uqsimu bi rabbi hadzal bait. Aku beriman dengan Tuhan rumah ini, Kaabah. Innahu la yasilu ilaikum ba'da audati ila al-yamama habbatun min qamhiha aw syai'un min khairatiha hatta tattabi'u Muhammadan an akhirikum. Demi Allah, aku bersumpah depan Kaabah, bermula pada hari ini, kalau korang masih lawan Muhammad, korang degil, tak nak beriman dengan Muhammad, aku akan arahkan kerajaan aku, Yamamah, takkan hantar apa-apa bekalan dekat negara korang, pergi mampus semua korang. Memang brutal gila, tak bagi cat. Dia tak ada diplomasi dah, memang kasar tuan-tuan cakap. Terkenal kita seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Mu'az ni kalau ikut sejarah dia, ketua pemuda Aus. Tahan lasak ya belaka dia tu. Jadi bila ada seorang sahabat Nabi bernama Mus'ab bin Umair masuk dalam kampung dia berdakwah, dia tak puas hati. Dia kata, ni mamat mana masuk kampung aku ni? Tauliah ada ke tidak dia ni? Aku dengar dia ni menghuru-harakan orang kampung kita. Dia bawa agama baru. Ringkas cerita tuan-tuan, dia suruh kawan dia bernama Usaid bin Hudair settlekan, suruh keluar daripada kampung ni. Usaid ni pergi jumpa Mus'ab.
Dia kata apa? Korang berdua, Mus'ab dengan As'ad bin Zurarah, korang berdua aku bagi tempoh masa keluar daripada kampung cepat. Kalau tak, kalau kau rasa nak pendek umur, kau lepak kampung aku. Sahabat Nabi bernama Mus'ab bin Umair ni kata apa? Bang, relax lu bang. Abang dengar lu kita cerita apa bang. Kalau abang rasa okey, abang terimalah. Kalau abang kata tak okey, kita keluar lah. Ceritalah. Oh, dia kata. Dia pun pacak dia punya tombak depan sahabat ni. Kan. Dia cerita, dia bacalah Quran dengan takdir Allah, tuan-tuan. Dibacanya Quran depan Usaid bin Khudair ni, mamat ni macam bukan kena pukau lah. Ni Quran, kau tahu tak? Lembik. Macam okey je. Tadi brutal gila kan. Dia dengar Quran tu jadi lembik ni. Akhir dia beriman. Dia kata apa? Aku bukan nak halau korang pun, tapi tu ayah dia kawasan yang suruh halau kan? Sa'ad bin Mu'az ni, kalau dia masuk Islam, kalau dia seorang masuk Islam, satu kampung semua akan masuk Islam belaka. Ya betul. Tak cakap kau try lah. Jadi Usaid ni pun pergi balik jumpa Sa'ad. Sa'ad kata, aku suruh halau, kau datang kat aku pasal kan? Ringkas ni tuan-tuan, takdir Allah Ta'ala, Sa'ad bin Mu'az ni masuk Islam. Bila dia masuk Islam, hari tu juga dia buat pengumuman dekat kampung dia. Dia panggil belaka orang kampung. Orang kampung keluar belaka. Dia tanya, "Ata'rifuna man ana?" Wahai orang-orang kampung semua, korang kenal tak aku siapa? Orang kampung kata, apa tak kenal je. Kenal. Sayyiduna, ketua kami. Ayahanda kami kan? Abang kawasan, dia belaka, engkau belaka. Nak dapat beri pun dekat engkau juga. Engkau belaka. Bukan sebarangan. Kalau aku cakap, gua dengar tak? Dengar. Dia kata apa tahu? Fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bermula pada hari ini, aku haramkan lelaki perempuan bercakap dengan aku sehingga korang beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah. Kalau kau tak beriman, kau jangan harap aku nak bercakap dengan korang. Spontan satu kampung terus beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Ini ikhlas dalam perjuangan, tuan-tuan. Kita nak dapat level macam ni, tak tahulah aku lambat lagi lah. Sembang lah kita ni, tuan-tuan je. Kira okey lah sembang macam ni, kira okey lah daripada kau merapu kan. Ini tuan-tuan, dia antara kehebatan yang Allah berikan. Beriman sekejap, terus buat kerja Islam. Sumamah beriman sekejap, boykot terus Mekah. Kau jangan cakap banyak. Kalau kau tak beriman, kau jangan harap aku nak hantar beras ke gandum ke, mampus lah korang. I'tamara Sumamah bin Usal ala mar'a min Quraisy kama amarahu sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi dekat Kaabah tawaf. Orang tengok perhati, orang tak dia buat apa pasal raja. Akhadha al-hisar alladhi faradahu Sumamah ala Quraisy yashtaddu shay'an fa shay'an. Apa yang Sumamah cakap, dia buat sungguh. Janji ditepati. Bukan janji dicapati, tuan-tuan. Dia buat sungguh. Kau tak nak ikut Islam, siap korang. Menyebabkan seluruh bantuan-bantuan disekat daripada masuk ke Mekah sebab tak beriman. Orang Mekah dah susah hati, barang naik harga barang, dia kata kat sini Fartafa'atil as'ar, maka harga barang pun naik. Petrolnya berbenda kan. Yang turun kangkung je. Tu je kan. Kan. Dulu kangkung naik, sekarang dah turun. Itu lagu tu kan, lagu kangkung ni. Menduduki carta 8 minggu berturut-turut di siaran kangkung.fm, tuan-tuan. Jadi bila dia dah boykot, orang Mekah susah hati, makanan dah naik harga. Tak apa, ketentuan Allah. Malaysia masih aman. Jangan lawan, burah. Wa fashal ju'u fin nas washtadda alaihimul karb. Menyebabkan orang Mekah susah hati, lapar, tak ada makanan. Pasal Sumamah arah supaya boykot negara Mekah. Hatta khafu ala anfusihim, sehingga mereka takut kalau dibiarkan benda ni berterusan, kemungkinan besar ramai orang Mekah akan mati kebuluran. Inda zalika katabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun. Masa itulah diorang ambil keputusan, terpaksa minta simpati daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis surat rasmi kepada Nabi. Apa dia kata? Inna ahda nabika ya Muhammad
annaka tasilur rahim wa tahuddu ala dhalik. Dia buat hantar surat dekat Nabi, sampai ke Nabi baca, sahabat bacakan, wahai Muhammad, kami kenal kau wahai Muhammad orang yang menyambung silaturrahim, dan kau seorang yang amat menggalakkan kepada silaturrahim. Wa anta qad qata'ta arhamana, tapi dengan sebab kau wahai Muhammad, kami dekat Mekah hampir-hampir mati ke bulu, kan? Saudara mara semua dah tak tahu ke mana, sebab makanan tak ada. Yang murah kangkung aja. Faqatal tal aba, yang tu aku tambah, faqatal tal aba bisaif. Kita nak jadi macam mana? Silap gaya boleh mati. Wa amatal abna bil ju', orang lelaki kemungkinan kalau pergi perang akan dibunuh, dan budak-budak akan mati kelaparan. Wa inna Sumamah bin Usal qad qata'a anna miratana wa adarrabina. Sumamah bin Usal telah boikot kami. Dia telah putuskan segala bantuan makanan untuk dihantar ke Makkah. Fa in ra'aita an taktuba ilaihi ayyab'ats ilaina bima nahtaju ilaihi faf'al. Wahai Muhammad, simpatilah kepada kami, minta sangat-sangat, engkau tulislah surat kepada Sumamah supaya dia hentikan perbuatan ini, hantar bekalan kepada kami di Makkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi rasul yang Allah kata dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menghantar surat balas kepada Quraisy dan kepada Sumamah, mengarahkan Sumamah, bagilah dia, hantarlah bekalan makanan, gandum dan sebagainya, kesian ke orang Mekah. Lalu disambunglah balik penghantaran makanan, dan orang Mekah boleh hidup macam biasa, tuan-tuan. Ini pun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhalla Sumamatu bin Usal mamtaddat bihil hayat. Nabi ni, tuan-tuan, Nabi kalau susah, dia pun susah bersama. Kalau kita tengok dalam perang Khandaq, sebab tu Nabi ni, walaupun dia orang aniaya, dia orang buat sakit dia macam-macam, tapi dia gitulah, dia dah biasa susah. Dan dengan para sahabat pun dia hidup dengan keadaan yang susah. Kalau kita baca dalam hadis Riyadhus Salihin, disebutkan dalam rumah Nabi ni, dalam seminggu tidak ada makanan, yang ada air je. Tamar sebiji pun tak ada. Padahal Madinah tu penuh dengan pokok tamar, tapi rumah Nabi tamar sebiji pun tak ada. Nak khabar tak ada makanannya Nabi ni. Dalam perang Khandaq kan, bila orang dah kepung Madinah, makanan tak ada, sahabat melepek belaka, Nabi turun buat kerja sekali. Sahabat kata, ya Rasulullah, lapar, makanan tak ada, lapar. Nabi pun angkat kain baju dia, lah Nabi lagi lapar rupanya. Kan dia sedal di perut dengan batu. Perut kita ni, tuan-tuan, yang melahau panjang tu, lapar tu pasal apa? Pasal usus kau kembang. Itu lapar tu. Kalau kau ikat usus kau tu, kau padat, kau sempitkan, angin tu tak pernah keluar masuk, dia kenyang lah tu kan. Yang ni lapar, tengah lapar ni, tuan-tuan. Mentega darah tak habis-habis kita ni. Maka Nabi SAW turun buat kerja dengan para sahabat. Nabi susah, sahabat pun susah kan. Tak macam pemerintah hari ni, dengan kita suruh rakyat berjimat cermat. Siapa tak suka jalan highway ada tol, ikut jalan tak ada tol. Rotak kau, geram je kita ni kan. Ayam ni harga, jangan makan ayam, makan ikan. Ikan ni harga, jangan makan ikan, makan lipas. Lipas ni harga, jangan makan lipas, makan cicak. Bodoh betul. Menyakitkan hati je kan. Saya, tuan-tuan, bawa balik Eropah, bawa ni ada program kat sana. Nak cerita sikit pasal tol, tuan-tuan. Dekat Jerman, kita masuk dekat RNA, dia tulis MAUT, maut. Yang ada pula maut kat sini ni kan. Aku nak seronok-seronok pun tak boleh ni. Dia ada maut, malaikat maut apa. Tanya dekat budak Jerman ni, maut ni apa? Maut ni maknanya tol. Rupanya dalam bahasa Jerman, tuan-tuan, tol ni maut rupanya. Memang maut sungguh je. Pandai semua Jerman. Memang kan. Jengkreng bayar tol kau tu. Sana tol ada juga, tapi dia orang buat kerja cerdik, tak macam kita bodoh, tuan-tuan. Kenapa aku kata macam tu? Dia orang sana, dia punya tol macam smart tag itulah kan. Dia ada stiker tempel dekat cermin kereta ni. Kita pun lalu lah dekat highway tu, dia scan, dia ada alat, dia scan. Tak payah berhenti tegih-tegih macam kita. Kita ni, ya Allah, ni mujur cuti, tuan-tuan. Aku buat tu aku malas nak pergi jauh ni pasal takut jam tu lah. Kita kat Selangor, kau tahu tak, Selangor tiap-tiap hari jam.
tiap-tiap hari pergi kerja jam, balik kerja jam. Tak ada yang tak jam. Saya kalau balik kampung, rumah bini aku kat Kemaman tu, kalau kita balik malam raya tuan-tuan, kau tahu dekat highway tu, dekat Karak tu, macam wukuf di Arafah, macam tu suasana tuan-tuan. Bermalam di Muzdalifah. Panjang gila Allah. Itu ada tol, tapi menyusahkan rakyat. Kau pau duit rakyat, kau menyusahkan lagi. Aku nak kata macam mana tak kerti diorang ni. Diorang kat sana, negara Eropah, dia ambil duit tu, jalan selesa, clear, tahu tak? Tak ada terhege-hege macam kita ni. Mungkin tuan-tuan dekat Terbelur tak adalah tol kan, sebab tu kau sokong BN ni. Susah sebut dia. Dan macam kan? Kita kat Selangor menanggung derita, kau tahu tak? Tol aja, Darul Tul dia panggil. Tol ni dia punya mufrad, jamak dia tolul tuan-tuan. Jadi Nabi SAW, Nabi susah, rakyat susah, sahabat susah dengan Nabi. Bila sahabat ajak makan kan, apa nama, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia tengok Nabi lapar, kesian ke Nabi. Dia balik rumah tanya bini, yang rumah kita ada apa? Bini kata, bang, adalah sejemput, apa orang panggil, tepung. Tepung ni kalau buat roti berapa orang dia makan. Bini kata, bang, boleh 3 orang je bang, boleh buat 3 keping roti je. Nak gulai tunjuk belakang ada apa, belakang rumah adalah kambing pun dah tak ada vitamin tuan-tuan, kurus kering, nampak tulang, sembelih je lah kambing tu. Bang Haji, bang je, kita buat gulai ni, abang Nabi ajaklah seorang 2 dah cukup. Memang tak cukup bang. Nabi kata okey, jangan takut ya. Siap masak gulai semua. Dia pun pergi lepas waktu Zuhur tu, tengok Nabi tengah buat kerja dengan para sahabat kan, semua lapar belakang melepek buat kerja. Sahabat ni, diorang bila letih tak larat, diorang ada nasyid bagi semangat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abadan لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Buat kerja lapar, melepek kan, Nabi pun tak larat. Jabir ni tengah-tengah buat kerja, nampak Nabi tengah rehat. Dia pergi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ana ada hajat ni. Apa hajatnya? Jangan kabur korang. Tak kabur je. Ada nak buat jamuan sikit. Alhamdulillah. Omah saya buat gulai, roti tanduri ya Rasulullah. Tapi Nabi aja bakar je. Boleh jangan bawa bajet tak cukup. Tak apa, insyaAllah. Alhamdulillah. Datang ya? Datang. Elok dia cakap macam tu. Nabi bangkit, Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat kata, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada apa? Tuan-tuan semua, alhamdulillah, sahabat kita Jabir, Jabir kata aku. Sahabat kita Jabir bin Abdullah menjemput kita semua, menjamu saya makan tengah hari di rumah dia. Barbecue. Jabir kata, mati aku. Aku bajet 3 orang ni yang datang ni 1000 lebih, kau tahu tak? Ini tak makan 3-4 hari, Jumat, kau tahu tak? Lapar gila ni Dah sudah. Nabi kata, jom kita pergi rumah Jabir. Jabir buat makan. Aduh, Jabir kata, mati aku. Berlari. Bini tengah masak seronok. Bang, mampus. Apa salah bang? Mampu. Bawa Nabi mampus. Memang mampus. Bukan Nabi sudah datang 1 batalion. Mampus bang. Bini dia pula terperanjat. Ambil kau. Member datang macam zombie lapar. Mana roti? Nabi semua duduk. Jabir, mana kau je gulai? Besar ni mangkuk kau tahu. Perut besar ni Roti. Tu. Kau tak nafas. Kau duduk tepi ni. Gulai jangan kacau, tempat bakar roti jangan kacau. Tu biar aku jaga. Betul. Duduk relax mati aku. Okey. Ambil roti. Nabi ambil roti sekeping. Nabi kacau gulai, bubur daging kambing, bagi kira lebih dah 3, 4,
5 keping, 6, 10, 30, 100. Ya betul ni, please believe it or not, dia bercerita ni. Siap, tambah 1, tambah lagi. 1 kurang gula 1 tambah, bagi lagi. Buku tara boleh makan sini juga. Kata apa kau? Lala satu battle ke 1000 orang sahabat kenyang belaka radhiyallahu taala anhum ajma'in, sallallahu alaihi wasallam. Semua dah ada sedawa dah kenyang, pergi sambung kerja balik. Nabi kata sahabat pun pergi buat kerja. Habis tengok kan, macam mana aku ni daripada lapar hilang lapar dah ni. Nabi kata, Jabir, ya Rasulullah. Sekarang kita pula makan je. Makan sampailah kenyang. Ini berkat Rasulullah SAW ya. Saya nak cerita Nabi ni, kalau dia susah dengan para sahabat. Kalau dia senang, dia akan share kesenangan itu. Itu Nabi SAW. Kita tak pencapaian entah ke mana, rakyat dikenakan dahulu. Betul ke tak betul? Nak jawab pun tak berani kau ni. Dah belajar lah berani sikit. Tu kena kat saya tuan-tuan, masa pergi kat Eropah tu, pergi dekat Dublin man. Kau bacaan Dublin aku pun salah, aku kata kiraat lain. Dekat sana tuan-tuan, harga barang dekat Ireland kan, yang apa, jajahan UK tu. Sana tuan-tuan, masa kita pergi tu Christmas tau, harga barang semua turun tuan-tuan. Sana negara Eropah, bila time perayaan, harga barang semua diturunkan. Carrot, you know it's carrot. Carrot tuan-tuan sekilo 5 sen euro, you know. 5 sen euro ni 20 sen duit kita tuan-tuan. Sekilo sebeban kau tu tak. Bugs Bunny makan sampai muntah-muntah kau tu tak. Punya banyaknya carrot. Sekilo 5 sen euro, 20 sen duit kita. Kita ni tanya acik-acik ni, kau 20 sen kak pergi pasar bawa 20 sen, kau boleh beli apa? 2 sat mas sekarang. Daun 50 dapat tak? 20 sen. Malam sikit lah. Confirm tak dapat cakap banyak 20 sen aku tak tahu boleh beli apa. Di sekarang dekat Ireland, dekat Dublin, carrot sekilo 20 sen duit kita tuan-tuan. Bawang sekilo 50 sen duit kita. Sempena perayaan semua harga barang turun. Tu dekat negara Eropah. Negara kita terbalik. Bila datang perayaan, gula tak ke mana, minyak hilang tak ke mana, ayam terbang tak ke mana, aku pun tak tahu. Melambung-lambung harga barang. Itulah pencapaian tak ke mana, rakyat kena dahulu tuan-tuan. Itu pun tak sedar lagi. Geram betul aku. Korang ni faham ke tak cerita aku ni? Letih lah aku. Lain kali tak nak datang malas aku. Sebab tu tuan-tuan, saya menyesal pergi Eropah. Memang aku menyesal gila. Sebab apa? Bila saya pergi sana, saya balik Malaysia, saya sakit hati. Dia tipuan, geram je aku. Tengok tol. Dia orang tu orang kata, tol ada tapi tak nyusahkan kita. Barang-barang semua turun harga berlaku. Sampai rakyat kita yang duduk dekat sana tak nak balik dah. Ada seorang turun Perak. Bapak dia kata, kau balik lah, kau dah duduk dekat island ni dah berapa dah, 16 tahun dah masa tu dia duduk. Bapak dia kata, balik. Abah datang lah sini, bapak dia pun datang. Duduk 3 bulan dengan anak dia. Anak dia doktor. Habis 3 bulan, bapak dia kata apa? Kalau gini gaya lah kau duduk kat sini, kau jangan balik lagi bagus. Bapak dia kata. Kalau kau balik kau sakit kepala. Kau balik Malaysia kau sakit kepala. Macam-macam harga barang lah dengan tol lah itu lah, kau serabut. Kau jangan balik, kau duduk kat sini. Jadi dia kata, saya pegang WhatsApp bapak saya tu, saya tak balik. Duduk kat sana. Lelaki bini ada kereta, ada rumah, tak ada hal pun je. Aman damai. Perompak, penyamun pun tak ada tuan-tuan. Sebab segalanya mencukupi. Okey tuan-tuan, jauh aku pergi sampai ke Ireland, balik semula. Balik semula ke Mekah tuan-tuan. Jadi saya nak sebut Nabi SAW berjiwa rakyat. Dia susah bukan dia suruh orang lain susah, dia tak susah, tak. Sahabat susah, dia pun susah juga. Kalau dia senang, sahabat pun senang juga. Itu pun betul. Yang ni tak, kita kena dulu. Menteri pula cakap macam otak macam kangkung cakap. Tak apa. Boleh cakap kan. Kenapa tak berterima kasih dengan kerajaan? Kangkung dah turun harga. Aduh. Oi, belakang rumah bapak aku kau tu bersepah kangkung tu tak. Aku rasa dia orang ni tak kenal kangkung tau. Dia ingat kangkung ni macam strawberry aku rasa. La haula wala quwwata illa billah. Okeylah tuan-tuan, nak habis dah kita ni. Dhalla Thumama bin Usal mamtaddat bil hayat wafiyan li dinihi. Thumama bin Usal radhiyallahu taala anhu meneruskan kehidupannya menjadi raja di Yamamah dalam keadaan berpegang dengan agama Islam
falamma iltahaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rafiqil a'la, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, tafiqal Arab yakhrujuna min dinillahi zurafat wa wihdanan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kita sedia maklum ramai orang-orang yang murtad keluar daripada Islam, iaitu penduduk di luar Madinah, ramai yang murtad. Antaranya Musailimatul Kazzab, sekampung dengan Musailimah ni, dengan apa? Sumamah. Musailimah ni sekampung, satu negeri dengan Sumamah. Dan satu anak beranak daripada keturunan Hanifah. Maka Sumamah bin Usal, bila dengar Musailimatul Kazzab ni mengaku jadi Nabi, dia pun jumpa anak beranak dia, dia kata apa? Ya bani ya Hanifah, iyyakum wa hadzal amr al-muzlim alladhi la nura fih. Wahai orang-orang Bani Hanifah, jaga-jaga kamu dengan ajaran sesat yang tidak ada cahaya padanya. Innahu wallahi la syaqa'un katabahu Allah azza wa jalla ala man akhadha bihi min indikum. Sesungguhnya Allah menuliskan kecelakaan kepada sesiapa yang mengikut agama baru ni, Musailimatul Kazzab. Summa qala ya Bani Hanifah, innahu la yajtami'a nabiyyan fi waqtin wahid. Sesungguhnya tidak ada dua orang Nabi dalam satu masa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pengakhir segala Nabi dan Rasul. Summa qal, aina kalamullah hadha min qawli Musailimah. Dan dikata dekat pengikut-pengikut dia, sebab di kalangan pengikut dia ni ada yang dah mula terpengaruh dengan Musailimatul Kazzab. Musailimah ni tuan-tuan, dalam sejarah dia ni ahli sihir. Dia ni sentiasa bertopeng. Orang tak tahu macam mana muka dia, sentiasa pakai topeng. Dan dia ni otak dia pandai. Dia pandai temberang. Bila dia tahu Nabi dapat wahyu di Madinah, dia akan hantar SB dia dengan wahyu tu. Nanti YSB akan balik cerita. Sebagai contoh, ceritanya dia hantar SB dia, SB balik, macam Muhammad dapat wahyu ke tidak? Dapat tuan. Apa cerita? Surah apa? Surah Al-Fil. Cuba kau baca. Dia baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Akhir semua dengan lam belakang, gitu. Sumamah dengar, apa ni, Musailimatul Kazzab dengar. Kau tunggu sekejap. Dia pun masuk dalam bilik dia merendam pula. Dia mandem. Dia kata, aku pun sama juga. Baru kejap tadi Allah turunkan wahyu dekat aku. Dapat juga. Dapat. Surah apa? Sama, surah gajah. Oh, surah gajah juga. Cuba kau baca. Dia pun baca, Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu zailun wa apa benda tu, wallahu zailun wa khurtum tawil. Dia kata, orang dengar tu pun tahu dia dibangang. Kau tahu tak kan? Kau tahu apa terjemahan dia? Kalau surah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kan? Adakah kau tidak melihat wahai Muhammad bagaimana Allah menghancurkan tentera-tentera bergajah? Alam naj'al kaidahum fi tadlil, bukankah kami telah menjadikan tipu daya mereka, tipu daya yang disesatkan. Wa arsala alaihim tayran ababil, kami ngutuskan kepada tentera bergajah ini burung-burung ababil, ya, sampai akhir ayat. Musailimah ni punya surah macam mana tuan-tuan? Al-fil wa mal-fil, gajah, oh gajah. Wa ma adraka mal-fil, korang tahu tak gajah tu apa? Lahu zailun wa khurtum tawil, dia ada ekor dan belalai yang panjang. Alah, bodoh gila kau tahu tak? Setara macam tu punya stupid pun kau tahu ada orang ikutnya. Kau jangan nak heran lah bang, kan? Kau jangan nak heran. Zaman tu pun ada, zaman sekarang pun ada juga, kan? Ada sebagai ada juga orang macam ni. Dia ikut je. Dia tak kira betul ke salah. Sampai pengikut dia kata apa? Pengikut dia pernah cakap, kami tahu Muhammad tu betul dan Musailimah ni pembohong. Kami tahu. Tapi ni kerana Musailimah tu set-set kita belaka. Orang-orang kita sokong dia, biar salah-salah peduli apa aku, kan? Yang penting set-set kita belaka. Bodoh tu orang panggil tuan-tuan. Ni geng Musailimah ni sampai sekarang ada. Dia tak tahu, dia bukan tak tahu Islam tu benar, perjuangan Islam tu benar, apa yang Nabi bawa tu benar, ulama cakap tu benar, Quran tu benar, tapi duk beriman dengan utusan lawyer. Tu tuan-tuan, ni masalah kita pada hari ni. Na'udzubillah min zalik, ya. Jadi tuan-tuan,
Akhirnya Suman hadha biman baqiya 'ala al-islam min qaumihi wa madha yuqatil al-murtadin jihadan fi sabilillah wa i'la'a li kalimatihi jazallahu Thumamah bin Uthal 'anil islam wa 'alal muslimina khairan wa akramahu bil jannati allati wu'ida al-muttaqun. Dan akhirnya Thumamah bin Uthal radhiyallahu ta'ala anhu mengetuai para mujahidin di kampung halamannya berperang menentang Musailimatul Kadzab, dan akhirnya beliau dikurniakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu ta'ala anka ya Thumamah. Ini sahabat Nabi yang kita cerita pada asal tadi, seorang yang amat benci dekat Nabi, anti sungguh ke Nabi SAW, tapi tadi Allah Ta'ala akhirnya menjadi sahabat Nabi, berkuat berjuang Islam, dan akhirnya gugur syahid di medan pertempurannya. Sebab tu tuan-tuan, perjuangan Islam ni milik Allah, iman ini milik Allah. Kita walaupun dah berjuang Islam, jangan perasaan kita bagus. Ni kena ingat, muhasabah untuk kita. Jangan sedap menghukum orang, jangan. Kita doakan dapat petunjuk belaka. Dan kita yang dah beriman, dah berjuang ni, minta Allah tetapkan iman dalam dalam perjuangan ini kan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang balik-balikkan hati manusia, tetapkan hati kami di dalam agama Engkau ya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, sekadar itulah sedikit perkongsian kita pada malam ni. Kalau aku cerita panjang-panjang, korang bukan ingat pun, sikit-sikit sudahlah. Ini pun tak ingat tidak, aku tak tahu. Jadi saya ada bawa buku tentang bahayanya ajaran Syiah, tuan-tuan ya. Syiah ni kalau saya nak cerita panjang lah pula. Kalau saya cerita Syiah, silap tinggal aku seorang kat surau ni, kau balik belaka. Tuan-tuan, jadi ada kita bawa buku tentang Syiah. Secara ringkasnya, Syiah ni sesat. Senang bahasa sesat, jangan cakap banyak ah. Kalau orang yang tak mengaji betul-betul, yang tak kaji, dia tak tahu siapa Syiah ni. Dia kata, alah ustaz, buat apa nak marah Syiah? Okey apa, Iran, kau tak tahu, kau senyap. Kaji betul-betul, tengok sejarah betul-betul, baca rujukan diorang betul-betul. Bila kita buat kajian, memang confirm tidak ada khilaf lagi, Syiah ni memang sesat. Tetapi masalahnya, mereka bertopengkan Islam. Itu masalah diorang. Persoalan yang paling standard orang tanya dekat anak ustaz, kalau Syiah sesat, tak betul, kafir dan sebagainya, kenapa diorang boleh pergi masuk Mekah buat haji, buat umrah? Jawapannya apa tuan-tuan? Jawapannya sebab secara zahirnya mereka masih mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zahirnya macam tu. Kalau bahasa kasarnya, saya boleh kata Syiah ni munafik. Macam mana Abdullah bin Ubay, kan ketua munafik di Madinah, masuk dalam Masjid Nabawi, sembahyang belakang Nabi SAW, tapi di waktu yang sama dialah orang yang paling kuat menentang Nabi SAW. Sebab tu masa Abdullah bin Ubay hidup, sahabat nak bunuh dia, Nabi kata jangan bunuh, nanti orang kata aku bunuh sahabat aku sendiri. Padahal dia munafik. Dengan sebab zahir dia Islam, tuan-tuan. Maka gitulah Syiah yang berlaku pada hari ini. Zahir mereka nampak Islam, tapi batin mereka tak. Saya nak share sikit lah ya, beberapa peristiwa tentang Syiah ni. Kalau tuan-tuan perasan ya, tengok orang Iran pergi dekat Masjid Nabawi. Dekat Masjid Nabawi ni dia ada pintu Abu Bakrin, pintu Umar. Diorang takkan masuk daripada dua pintu tu. Abu Bakar dan Umar takkan masuk. Lepas tu biasanya diorang akan sembahyang masbuk. Dia akan sembahyang lewat-lewat. Kita dah bagi salam, baru dia datang sembahyang. Sebab bagi mereka sembahyang kita tak sah. Kawan saya belajar di Pakistan cerita, diorang masuk, diorang tak tahu tu masjid Syiah. Dia masuk sembahyang. Bila dia lepas sembahyang, dia keluar je. Tok siap Syiah ni, dia ambil sejadah tu, pergi basuh. Najis, dia kata. Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi dia najis, tuan-tuan. Baru-baru ni salah seorang seorang imam ni yang masuk Akademi Al-Quran tu kan, lupa nama apa. Dia cerita dekat Ana, dia pergi pertandingan Al-Quran dekat Iran. Masuk dalam masjid tu, ada tempat ambil sembahyang dekat belah bawah, ada slipper-slipper ni kan. Dia tulis kat situ, sunat orang nak ambil wuduk, nak masuk tandas, pakai slipper yang ada nama Abu Bakar dan Umar. Slipper tu ada nama sahabat Nabi, sunat pakai slipper tu. Ini nak khabar Syiah, tuan-tuan. Betapa dibenci dekat para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebab tu tuan-tuan jangan terpedaya dengan Iran, jangan terpedaya dengan Hizbullah. Cukuplah. Saya ni dulu memang ikon saya Ayatullah Khomeini. Dulu masa aku kecil belajar sekolah pondok, Khomeini tu dalam kitab kita, gambar dia tempek mengata rawa dalam rumah, dalam bilik dia belaka. Dulu kita pakai serban pun macam Syiah dah rupa.
Zaman kita tak tahu. Bila kita belajar, kita kaji, baru kita tahu siapa orang tu ni sebenarnya. Khomeini ni tuan-tuan, nak khabar jahat tak jahat dia ni. Apa dia kata dekat sahabat Nabi? Dia kata apa? Inna tuhmata tahrif alladhi ittahamal muslimun ala al-yahudi wan nasara innama hiya thabitatun alaihim. Dia kata tuduhan orang-orang Islam kepada Yahudi dan Nasara. Apa tuduhan tu? Kita kata Yahudi dan Nasara ni kerja dia apa? Tahrif wa tabdil, menukuk tambah Taurat dan Injil. Tuduhan itu berlaku di atas sahabat Nabi. Maknanya Khomeini tuduh sahabat Nabi ni menukuk tambah Al-Quran, membuang ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang dibuat oleh puak-puak Yahudi dan Nasara. Ini Khomeini yang sebenar. Kalau tuan-tuan yang masih kata Khomeini bagus, ya. Jadi ada buku kat belakang, boleh tuan-tuan dapatkan. Semoga buku ni kurang-kurangnya kalau tuan-tuan tak baca sekarang, coming soon anak cucu-cucu tuan-tuan akan baca, insya-Allah, ya. Kalau beli buku dia tak habis tuan-tuan. Kalau kangkung habis tuan-tuan. Jadi insya-Allah panjang umur orang rezeki, kita jumpa lain kali. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah.